Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyambung kembali pada hari ini pelajaran i'rab. I'rab bermaksud analisis, menganalisis, mengenal pasti perkataan dan juga tugasan ataupun kedudukannya di dalam sesuatu ayat. Maknanya kita detailkan, pendetilan. Kita detailkan. Baik. Sekarang ni giliran siapa baca? Hafalan, tasmi' hafalan. Fatihah. Okey, Fatihah. Silakan baca insya-Allah. Bismillah. Sebelum kita mulakan. Dan buku kita guna adalah buku Qawaidun Nahwi wa Amthilatu Jumaliha ma'a i'rabiha. Kaedah-kaedah nahwu dan contoh-contoh ayat-ayatnya bersama dengan i'rab bagi contoh-contoh ayat tersebut. Baik. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'ilu min asma'il isyarati. Hadara hadza at-talibu. Hadara fi'lun madin mabniyun al-fathi. Hadza ismu isyaratin mabniyun al-sukuni fi mahalli raf'in fa'ilin. Apa suara tak ada ni? Tak dengar suara tu. Dengar ke tu? Dengar. Okey. Silakan. Bismillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'ilu min asma'il isyarati. Hadara hadza at-talibu. Hadara fi'lun madin mabniyun al-fathi. Hadza ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilin. At-talibu badalun lil fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu ala akhirih. Hadara hadzani at-talibani. Hadara fi'lun madin mabniyun al-fathi. Hadzani ismu isyaratin fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu yu'rabu i'rabul musanna. At-talibani badalun lil fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dammati li'annahu musanna. Wan-nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Hadara ha'ula'i tulabu. Hadara fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Ha'ula'i ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilin. At-tulabu badalun lil fa'ili marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu 'ala akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'ilu min asma'il isyarati. Hadara hadha at-talibu. Hadara fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi. Hadha ismu isyaratin mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. At-talibu badalun lil fa'ili marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Hadara hadhani at-talibani. Hadara فعل ماض مبني على الفتح. هذان اسم إشارة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه يعرب إعراب المثنى. الطالبان بدل للفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأن الألف نيابة عن الضمة لأنه المثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. حضر هؤلاء الطلاب. حضر فعل ماض مبني على الفتح. هؤلاء
اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. الطلاب بدل للفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Okey, semua dah selesai kan? Semua dah selesai kan? Dah Ustaz. Baik, kita mulakan insya-Allah. Sambung balik kepada perbincangan kita sebelum ini. Dan kita berhenti al-fa'ilu min asma'il isyarati, betul? Dan kita dah baca sebelum ini apa maksud al-fa'ilu min asma'il isyarati, iaitu kita membincangkan tentang apa? Tentang fa'il. Fa'il ni maksud dia apa? Fa'il maksud dia apa? Pelaku, maknanya orang yang melakukan, orang yang membuat. Ya. Sebaliknya kalau maf'ul, orang yang ataupun sesuatu yang kena buat. Maknanya berlaku perbuatan ke atasnya, kepadanya. Ini yang melakukan perbuatan. Itu dipanggil fa'il. Dan fa'il sebelum ni kita bincang iaitu yang berkait dengan isim zahir. Betul tak? Isim zahir di sana ada kaedah fa'il. Apa dia kaedah fa'il? Kaedah fa'ilnya adalah sebab fa'il ni termasuk dalam bab al-marfu'at, iaitu kalimah-kalimah yang kita berikan tanda rafu' pada dia. Kan? Yang kita berikan tanda rafu' kepada dia. Baik. Bila kita berikan tanda rafu' kepada dia, maka boleh jadi tanda tersebut berbeza-beza. Ada yang dhammah tandanya. Kalau untuk rafu', dhammah adalah merupakan tanda asal, kan? Tanda asal kita kata. Kalau nasab, tanda asal dia apa? Tanda asal nasab. Fathah. Kalau khafat? Kasrah. Kasrah. Kalau apa ni, jazam? Sukun. Baik. Jadi bab yang pertama ataupun tajuk yang pertama kita belajar bab fa'il ni. Apa maksud fa'il? Fa'il adalah isim yang dia kategori isim. Itu satu. Yang kedua, dia mesti kita berikan tanda rafu'. Kemudian yang ketiga pula adalah kita kata apa? Yaqa'u ba'da fi'lin. Dia mesti terletak selepas fi'il. Kalau sekiranya isim itu berada sebelum fi'il, maka isim itu tidak di-i'rab sebagai fa'il. Walaupun dari segi kita faham, kita tahu bahawa yang maknanya memang isim itulah yang melakukan. Dari segi kaedah tata bahasa Arab, jika isim berada sebelum fi'il, maka isim itu tidak dinamakan dari sudut tata bahasanya sebagai fa'il. Walaupun maknanya memang dialah sebagai fa'il. Baik. Dia mesti duduk yaqa'u, ayat dia yaqa'u ba'da fi'lin. Dia mesti duduk terletak selepas daripada fi'il. Tidak cukup sekadar terletak daripada fi'il selepas fi'il. Dia mesti mabni lil ma'lum, yang dibina ataupun dibentuk dalam bentuk maklum. Kalau isim itu terletak selepas daripada fi'il bukan maklum, lawan kepada maklum apa dia? Apa dia? Fi'il apa? Lawan kepada maklum. Fi'il apa? Majhul. Fi'il majhul. Bina majhul. Maka isim tersebut, walaupun dia duduk selepas fi'il, tapi fi'il itu adalah fi'il majhul, maka bukan kita namakan isim itu sebagai fa'il, sebaliknya kita namakan sebagai naib fa'il, pengganti kepada fa'il. Pengganti kepada fa'il. Kan? Wa yadullu ala, dan dia menunjukkan, wa yadullu ala, kita kata isim itu menunjukkan man fa'alal fi'la, dialah ataupun orang yang melakukan perbuatan tu, dialah. Nampak? Awit tasafa bihi, ataupun bersifat dengannya dengan perbuatan itu.
Kan? Ustaz dah sebut dah macam mana beza, apa beza melakukan perbuatan fi'il. Bagi contoh, bagi man fa'alal fi'la ni, Dina, contoh dia macam mana? Man fa'alal fi'la. Contoh dia apa? Bagi satu kalimah. Dina? Ya, Ustaz. Bagi satu contoh yang menunjukkan kalimah fi'il. Lepas tu satu ayat. Satu contoh bagi satu isim yang menunjukkan bahawa isim itu adalah yang melakukan perbuatan. Aisyah Nabilah. Saya, Ustaz. Bagi contoh ayat. Daraba Zaidun. Daraba Zaidun. Oleh kerana daraba adalah fi'il, duduk di awal sebelum daripada isim. Zaidun tu isim. Maka dalam ayat ini orang panggil apa? Ayat jumlah fi'liyah dan isim itu adalah sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Sebab isim berada selepas daripada fi'il dan daraba adalah fi'il kategori maklum. Okay? Kalau bina majhul, fi'il maklum, fi'il majhul untuk perkataan daraba, dia akan jadi apa? Dia akan jadi dalam sebutan macam mana? Aisyah Nabilah. Dia akan jadi dalam bentuk duribah. Dalam bentuk duribah. Daraba, duribah. Maka isim yang berada selepas daripada perkataan fi'il bina majhul, kita kena i'rab sebagai naib fa'il. Contoh yang dibagi tadi, daraba Zaidun, contoh yang kurang lengkap sebab daraba adalah fi'il muta'addi, fi'il yang perlu kepada maf'ul. Kita kena sebut daraba Zaidun hayyatan. Zaid telah memukul oleh Zaid. Siapa pukul sekarang ni? Aisyah Fatinah telah memukul oleh Zaid akan ular, hayyah ular. Siapa dia pemukul? Zaid. Zaid. Ya, hayyah ular tu dia di i'rab sebagai maf'ul. Ini untuk kategori yadullu ala man fa'ala al-fi'la. Kategori yang kedua awit tasafa bihi. Juga atau bersifat dengan fi'il. Bersifat dengan fi'il. Sebelum ni Ustaz sebut bersifat dengan fi'il, apa maksud dia? Contoh dia apa? Contoh dia gembira. Gembira. Fariha. Marah. Ghadibah. Kan? Jadi marah ni ataupun gembira, dia bukan boleh dibuat. Saya membuat perlakuan marah. Tak. Dia adalah sifat yang berlaku kepada sesuatu pihak. Ghadiba Muhammadun. Muhammad bersifat dengan sifat marah. Tapi kita akan sebut Muhammad marah. Nampak? Jadi dari segi i'rab dia, memang kita akan kata Muhammad adalah fa'il. Fa'il. Kita kata fa'il. Cuma kita tidak, dia bukan kategori man fa'alal fi'lah, bukan dalam bentuk dia melakukan perbuatan. Sebaliknya dia bersifat dengan perbuatan. Bersifat dengan perbuatan. Okey. Fariha Muhammadun. Telah bergembira Muhammad. Telah bergembira Muhammad. Baik, kita tengok. Okey, kemudian yang lain yang Ustaz tak tanya tu dia kena mute kan. Dia kena mute kan mic dia. Baik. Seterusnya kita tengok. Di sana ada satu kaedah. Dan sebelum kita faham kaedah tersebut, kita kena tahu bahawa
fa'il ni ada beberapa bentuk. Ada beberapa pattern. Ada beberapa rupa. Satu rupa dalam bentuk dipanggil fa'il dalam bentuk isim zahir. Contoh dia apa? Contoh dia adalah Muhammad. Selalu kita bagi Muhammad kan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kita berselawat pada baginda Nabi SAW. Muhammad. Kemudian Muhammad. Ini isim zahir. Isim zahir. Kemudian kategori yang kedua adalah fa'il dalam bentuk isim dhamir. Sama ada dhamir itu adalah dhamir mustatir ataupun dhamir muttasil ataupun munfasil. Bagi yang mula-mula belajar bahasa Arab, tak apa. Kalau tak faham apa pula lah ni, muttasil, munfasil, ni semua ni, tak apa. Dengar dulu, ikuti dulu. Sabar je, insya-Allah akan faham sikit demi sikit. Bahasa Arab memang begitu sifatnya. Mula-mula dengar dulu, dah dapat istilah-istilah tersebut, senanglah. Kan, senang untuk difahami kemudiannya insya-Allah. Baik. Yang kedua kita kata fa'il dalam format isim dhamir. Yang ketiga fa'il dalam format, dalam bentuk, dalam rupa kita katakan sebagai isim isyarah. Isim isyarah. Tadi fa'il dalam bentuk dhamir dia ada tiga kan? Satu dhamir mustatir, yang kedua muttasil, dhamir muttasil, kemudian nanti kita akan belajar munfasil. Dhamir, kategori dhamir lah, kategori dhamir. Ada mustatir, muttasil dan munfasil. Ada dhamir yang baris, yang nyata dan jelas. Baik. Kemudian ada juga fa'il dalam bentuk isim isyarah. Ada dalam bentuk isim isyarah. Seperti mana kuliah yang sebelum ini Ustaz jelaskan. Kemudian kita tengok juga ada fa'il dalam bentuk isim mausul. Jadi kaedah mudah untuk fa'il ini adalah kita katakan kalau fa'il itu dalam bentuk isim zahir, ingatlah dia kata kaedah itu adalah idza kana al-fa'ilu tasniyatan aw jam'an, apabila fa'il, kita kena tahu ya, fa'il. Apabila fa'il iaitu pembuat, pelaku tersebut tasniyatan aw jam'an dalam bentuk dua ataupun jamak. Mana bilangan dua orang atau dua atau lebih daripada dua, 3, 4, 5 dan ke atas. Maka kaedah dia apa? Apabila fa'il pembuatnya bilangan dia dua ataupun lebih, dhallal fi'lu daiman mufradan. Selama-lamanya, berterusanlah selama-lamanya fi'il. Ini fi'il dalam bentuk mufrad. Walaupun fa'il lebih daripada satu, tapi kalau isim zahir, maka dia adalah kata menepati bilangan mufrad. Mana dari segi ke bentuk fa'il tersebut. Bentuk fi'il tersebut. Fi'il mesti kekal dalam bentuk mufrad. Tak perlulah bila fa'il itu musanna, fi'il pun kena musanna. Fa'il dalam bentuk jamak, maka fi'il pun kena dalam bentuk jamak. Tak payah. Itu tak payah. Bahkan salah. Kita kena letakkan fi'il kekal dalam bentuk mufrad, meskipun fa'il itu dalam bentuk musanna, bilangan dua ataupun jamak lebih. Tapi kena ingat, jika fa'il itu dalam bentuk ini yang kita sebut tentang fa'il dalam bentuk isim zahir. Cumanya kita kena wa yutabiqu fi tadhkiri wa ta'nits, tapi kita kena pastikan bahawa fi'il itu perlu menuruti fa'il. Kalau fa'il itu perempuan, fi'il kita kena letakkan tanda ta'nits, tanda keperempuanan kepada dia. Apa tanda dia? Iaitu ta'nis. Kalau fa'il itu lelaki, tak perlulah kita letak ta'nis. Hilangkan saja ta'nis itu. Abaikan. Itu je dari segi orang kata fi'il, perkaitan antara fi'il dengan fa'il. Baik. Ini kita dah belajar sebelum ni. Ustaz tekankan lagi dalam untuk kita faham insya-Allah. Baik.
Mudah. Kemudian kita masuk pada hari ini sambung. Sebelum yang terakhir itu kita bincang tentang apa? Kita bincang tentang fa'il dalam bentuk isim isyarah, dan kita ambil isim isyarah itu siapa? Isim isyarah itu dalam bentuk mufrad, musanna dan jamak. Mufrad, musanna dan jamak. Dan jamak. Mufrad, musanna dan jamak. Bagi ghaib. Bagi fi'il tu dalam bentuk isim isyarah lah. Isim isyarah. Baik. Kita tengok. Dekat sini kita tengok yang pertama sekali hadara. Cuba tengok hadara hadza. Ni mufrad mudzakkar. Hadara hadza ni mufrad musannas mudzakkar. Kemudian hadara haula'i jamak mudzakkar. Tengok kan jamak mudzakkar. Sedangkan fi'il sama ada mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar ataupun jamak mudzakkar, fi'ilnya tetap sama, hadara, hadara, hadara. Nampak tak? Baik. Jadi yang membezakan adalah apabila kita tengok bahagian yang kedua. Yang tu mudzakkar, ini muannas. Muannas ya. Muannas kita tengok dekat sini, cuba tengok. Dia hadarat. Hadihi, hadarat, hatani, hadarat, haulai. Dapat? Dia tak berubah. Dari sudut bilangan, fi'il ni tak berubah. Tadi nampak tak? Ini mufrad, mufrad. Dari segi fi'il itu dalam bentuk mufrad. Hadara, fi'il mufrad. Hadara yang kedua ni pun fi'il dalam bentuk mufrad. Yang jamak fa'il ni, fi'il pun tetap dalam bentuk mufrad. Itu kaedah. Cuma dekat sini kita tengok yang muannas pula. Muannas. Ini hadhihi muannas untuk mufradah. Hatani mufradatani. Apa ni musannat. Musannata. Apa ni musanna lah. Musanna, ya. Musannatani. Musannatani kan. Tak betul musannatani. Kan? Musanna. Musanna muannas, ya. Haulai lafaz yang sama juga kalau kita tengok kan macam yang tadi. Kita katakan untuk haulai lelaki, untuk ghaib sama juga lafaz yang digunakan. Haulai. Macam yang kita nota kita berikan sebelum ini. Ya, baik. Dekat sini mufrad, mufradah. Sebab munasabahlah hadhihi ni mufradah. Tapi di sini musanna muannas, tetapi fi'ilnya tetap mufrad. Cuma mufrad kita kena bagi tanda muannas kat sini. Apa tanda dia? Ta ta'nis. Ta ta'nis. Ta yang menunjukkan keperempuanan. Kan? Ta tu. Sebab tu dalam i'rab kita kena sebut watta'u alamatut ta'nis harfun mabniyun 'ala sukun. Baik. Kita tengok sekarang ni. Hadarat hadhihi at-talibatu. Hadarat telah hadir. Ini pelajar-pelajar perempuan. Hadarat fi'lun madin. Ini fi'lun madin. Kita letakkan palang kat sini. Fi'lun cara baca palang. Madin palang. Mabniyun 'alal fathi palang. Itu cara dia. Boleh juga kita baca fi'lun madin sekali. Tapi kalau anda nak pilih pendekatan fi'lun madin, asingkan kita sebut. Sebab makna dia fi'il yang telah berlalu. Fi'lun mudhari'un. Fi'il yang semasa. Kalau fi'lu amrin, dia tak boleh fi'lun amrun. Dia kena fi'lu amrin. Ya? Baik. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Kenapa kita kata mabniyun 'alal fathi? Sebab nak tentukan 'alal fathi ke atau 'alas sukuni atau 'alal kasri, dia bergantung kepada apa?
Dia bergantung kepada huruf asal tersebut. Tengok, fi'il yang asal, huruf-huruf yang asalnya mana? Macam dekat sini, ta ni adalah tambahan untuk menunjukkan keperempuanan. So, huruf asalnya adalah ha, da, ra. Kita tengok huruf asal yang terakhir. Macam mana baris dia? Kalau fathah, alal fathi. Kalau kasrah, alal kasri. Kalau dhammah, alal dhammi. Kalau sukun, alal sukuni. Ra tu, huruf yang terakhir. Tapi huruf terakhir itu daripada perkataan yang asal untuk fi'il tersebut. Perkataan huruf yang asal. Jadi, watta'u, ni, ta. Ta ni. Ta ni mati. Watta'u, palang. Alamatut ta'nisi, palang lagi. Harfun, palang lagi. Mabniyun ala sukuni. Kalau nak baca harfun mabniyun ala sukuni, boleh juga. Tapi Ustaz pisahkan satu-satu supaya kita faham. Dia adalah, hadarat adalah perkataan fi'il. Dan fi'il ini adalah fi'il madhi. Mabniyun ala al-fathi, dan perkataan ini dibina di atas fathah. Sebab apa? Ra tu, fathah tu. Kemudian watta'u, ta. Sebab tu kita tahu. Watta'u, ta ni, ta. Alamatut ta'nisi, dia adalah tanda kewanitaan, tanda keperempuanan. Harfun, ta ini adalah huruf. Mabniyun ala sukun, dia dibina di atas sukun. Ni ta ni tanda mati kan? Sebab tu kita kata mabni ala sukun. Bila kita kata harfun, bila kita kata mabni, bila kita kata harfun, dia mesti mabni. Nampak tak? Kalau kita kata harfun, dia mesti mabni. Baik. Kalau kita kata fi'il madhi, dia mesti mabni. Fi'il amar, dia mesti mabni. Kalau fi'il mudhari', dia marfu'. Dia marfu', mansub ataupun majzum. Ada tak fi'il makhfud ataupun majrur fi'il mudhari'? Mana ada? Fi'il mana boleh dalam bentuk khafad ataupun makhfud, khafad ataupun kasrah. Sebab kasrah ataupun baris bawah kedudukan keadaan khafad adalah di antara khususiyah, di antara sesuatu yang khas terhadap isim. Ciri-ciri isim adalah berbaris di bawah. Baik. Hadhihi ini adalah kalimah isim isyarah. Isim isyarah. Mabniyun alal kasri. Isim isyarah adalah kategori mabni. Ingat tak lagi? Dalam kuliah-kuliah yang sebelum ini, Ustaz sebut apa? Isim semuanya mu'rab. Kecuali ada beberapa perkataan, kategori perkataan isim yang dia adalah mabni. Huruf semuanya mabni. Huruf semua mabni. Bila kita kata harfun, semua mabni. Tapi kalau isim semuanya mu'rab kecuali. Kemudian fi'il dia adalah fi'il, kategori fi'il dia adalah mabni kecuali fi'il mudhari'. Baik. Itu pun ada syarat-syarat dia. Mudah je. Huruf, bila kita kata harfun, mesti selepas tu kita kata mabniyun. Bila kita kata mabni, kita tengok ala apa. Kalau dia fathah, maka mabniyun alal fathi. Okey. Hadhihi ni nampak tak? Hadhihi hadarat, ta ni adalah huruf. Hadhihi dia isim isyarah. Isim isyarah. Bila isim isyarah, dia di antara kalimah yang mabni. Kalimah yang mabni. Mabni dan mu'rab, apa beza dia? Mabni adalah kalimah yang tak berubah, tetap. Tidak akan berubah baris dia, kedudukan dia macam mana. Atas, bawah. Macam kat hadhihi, hi tu, dia akan kekal di mana-mana pun, hi lah jawab dia. Macam haula'i, kata
apa ni tadi kita kata haulai pun sama juga haulai. Betul hatani tidak. Dia adalah isim isyarah yang mu'rab, bukan mabni. Kita tengok. Hadhihi apa analisisnya, apa i'rabnya? Ismu isyaratin. Dia adalah isim isyarah. Isim isyarah. Baik, bila isim isyarah terus kita kata dia mabni. Bila mabni? Mabni atas apa? Alal kasri, sebab apa? Sebab ha tu kasrah baris bawahnya. Ismu isyaratin garis. Mabniun alal kasri garis. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Isim isyarah ini berada di tempat rafa' sebagai fa'il. Kenapa kita tak kata marfu'un? Tak boleh. Kan? Sebab dia mabni. Bila mabni? Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Kalau kita kata marfu'un, berada dalam keadaan rafa', kita kena letakkan tanda rafa' pada dia. Kalau kita kata marfu'un, diberikan tanda rafa', maka kita kena sebut apa tanda rafa'nya. Ada kat sini mana ada tanda bagi rafa'. Sebab apa tak ada tanda rafa'? Sebab dia mabni. Dia tetap. Tanda rafa' ni ada 4 kan kita kata. Apa dia yang pernah kita belajar? Dhammah, alif, waw dan nun. Tak ada satu pun dekat sini tanda rafa'nya. Sebab apa? Sebab dia mabni. Okey. Seterusnya at-talibatu badalun lil fa'ili. Dia adalah badal kepada fa'il. Ya, sebelum ni Ustaz kata al-fa'ili, letakkan nombor bawah fa'ili ni. Dan kita letakkan nombor yang sama bawah perkataan hadhihi. Hadhihi adalah fa'il. Fa'il. Jadi at-talibah dia adalah badal kepada fa'il. Fa'il di mana? Hadhihi. Maknanya dia badal kepada perkataan hadhihi, yang mana hadhihi di dalam ayat ini bertindak berperanan sebagai fa'il. Baik. Lepas tu marfu'un. Dia berada dalam keadaan rafa', dia diberikan tanda rafa'. Apa tanda rafa' dia? Wa alamatu raf'ihi. Tanda rafa'nya ni palang kat sini. Wa alamatu raf'ihi palang. Ad-dhammatu. Tanda rafa'nya. Boleh juga kita baca wa alamatu raf'ihi dhammatu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kita kata marfu'un diberikan tanda rafa' dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Mana dia dhammah? Tu ni. At-talibatu. Tu. Ad-dhammatu zahirah yang jelas. Ni zahirah yang jelas. Ala akhirih, di atas, ataupun kita kata pada akhirnya. Akhirnya. Ala akhiri, di akhirnya. Ala ni kalau dalam bahasa Melayu, janganlah kita terus menerus asyik kita terjemahkan dengan atas. Ya, tengok kesesuaian apa ni ayat. Dia kalau bahasa Arab berbeza. Berbeza. Baik. Kemudian kita kata apa? Kita kata at-talibatu dia adalah badal. Baik. Sebelum ni kuliah yang sebelum ini Ustaz sebut apa maksud badal? Badal adalah salah satu tawabi', kalimah yang akan mengikuti hukum kalimah sebelum itu. Ni. Talibah dia badal. Bermaksud dia adalah kalimah yang akan mengikuti hukum kalimah sebelum tu. Mana kalimah sebelum tu? Hadhihi. Apa hukumnya? Hukumnya berada dalam keadaan rafa', maka kalimah ini akan diberikan keadaan rafa' untuknya. Sebab tu kita kata apa? Marfu'un. Sebab dia badal kepada fa'il. Fa'il berada dalam keadaan rafa', maka kita kena bagi tanda rafa' kepada dia. Fa'il. Fa'il di mana? Hadhihi. Dia ni sendiri bukan fa'il dalam bentuk i'rabnya, analisis dia bukan fa'il. At-talibah dia bukan fa'il. Dia adalah badal. Ingat. Badal ada berapa kategori?
Dia ada kategori badal kul min kul ataupun orang panggil badal mutabiq. Yang kedua badal istimal. Yang kedua badal ba'du min kul. Kul min kul maknanya seluruh daripada seluruhnya. Atau disebut badal mutabiq yang bermaksud badal yang bertepatan, tepat. Macam dekat sini, at-talibatu sama dengan perkataan hadhihi. Hadhihi ini adalah at-talibatu. Tepat. Nanti kalau kita belajar bab tawabi', kita akan faham insya-Allah dengan lebih mudah. Tapi bila antunna dah dengar dah, oh ni tawabi'nya. Nampak? Okey. Kemudian apa kaedah Ustaz bagi baru ni? Aisyah Nabilah. Nusrah. Nusrah. Ya Allah. Ya ukhtin Nusrah. Tolong bagi tahu. Nusrah. Baik. Tolong bagi tahu apa kaedah yang Ustaz bagi sebelum ni. Dalam nota sebelum ni. Apa notanya? Kaedah dia? Cari balik dekat isim isyarah. Apa dia nota dia? Kalimah yang berada selepas isim isyarah disebut sebagai musyarun ilaih. Yang pertama, kalimah yang berada selepas isim isyarah disebut sebagai apa? Disebut sebagai musyarun ilaihi. Okey, itu yang pertama. Nota yang kedua apa dia? Nusrah lah. Musyarun ilaih adalah badal kul min kul. Ahsanti. Musyarun ilaih adalah badal kul min kul ataupun apa panggil apa dia? Atau badal mutabik. Badal mutabik. Apa maksud badal mutabik ni? Benda sama. Benda tular kata orang Kelantan. Benda sama, benda tular. Kan? Iaitu kalau kita tengok hadhihi adalah at-talibah. At-talibah adalah hadhihi. Baik. Kita tengok pula. Contoh yang kedua. Hadarat hatani at-talibatani. Yang pertama, makna dia apa? Hadarat telah hadir. Hadarat hatani perempuan, tanda keperempuanan. Tanda keperempuanan. Hatani ini isim isyarah. Dalam ayat ini hatani adalah isim isyarah. Ingat, apabila kita jumpa isim isyarah, kalimah yang berada selepasnya disebut sebagai musyarun ilaih. Ini dia musyarun ilaih. Dan musyarun ilaih ini dia di i'rab sebagai badal. Jadi bila kita kata badal, dia mesti ikut hukum kalimah yang sebelumnya itu. Disebut mudal minhu. Ini. Apa hukumnya? Apa ketetapan untuk dia? Dia berada dalam keadaan rafa', maka kita kena bagi tanda rafa'. Kita tengok. Telah hadir dua orang pelajar perempuan. Ini kereta apa ni? Ini api kereta kan. Kalau ini dia kena sebut telah hadir dari segi terjemahan Melayu kita sebut begini. Telah hadir dua orang pelajar perempuan ini. Dalam bahasa Melayu tu ini tu kita letak belakang. Tapi bahasa Arab dia letak dulu isyarat tu. Dia letak isyarat. Kemudian tu baru dia letak musyarun ilaih. Baik, hadarat. Cuba tengok. Atas tu hadarat juga. I'rab dia sama ke berbeza? Putri Aisyah, Fatimah, sama ke berbeza? Ustaz dia pergi tandas. Aisyah pergi tandas. Okey, tak payah sebut lain tu. Khadijah Syahirah ada?
Khadijah Syakirah. Cepat. Ada beza tak atas ni hadarat sini dari segi i'rab dia dengan yang kedua ni? Hadarat hadhihi talibatu dengan hadarat hatani at-talibatani. Perkataan hadarat ada berbeza ke sama? Sama. Sama. Tak ada bezanya. Jadi sebab apa dia jadi sama? Sebab ketetapan dalam bab fa'il, fi'il tidak akan mengikut fa'il dari sudut bilangan. Itu kaedah dia. Fi'il cuma akan mengikut fa'il dari sudut jantinah. Sebab itulah hadarat bukan hadara. Sebab apa? Sebab hadhihi muannas, maka fi'il kena muannas. Baik. Hadarat fi'lun madin mabniyun 'alal fathi wat ta'u 'alamatut ta'nisi harfun mabniyun 'alas sukuni. Baik. Hatani ismu isyaratin. Isim isyarat. Kalau hadhihi mabni, tapi hatani fa'ilun marfu'un. Kalau hadhihi fi mahalli raf'in. Kalau hatani fa'ilun. Dia fi mahalli raf'in. Fa'ilun. Di tempat rafu' sebagai fa'il. Hadhihi. Tapi hatani ismu isyaratin. Terus dikata fa'ilun marfu'un. Marfu'un bermaksud diberikan tanda rafu'. Dia bukan fi mahalli. Sebab apa? Sebab kalimah hatani adalah kalimah mu'rab. Kalimah mu'rab. Bila kalimah mu'rab, kita kena berikan tanda rafu' kepada dia sebab posisi dalam ayat ini hatani bertindak sebagai fa'il. Jadi bila kita kata marfu'un diberikan tanda rafu', maka kita kena sebutlah dan tanda rafu'-nya adalah alif. Alif ta ni alif ni. Sebab apa? Li'annahu yu'rabu i'rabal musanna. Dia tulis kat sini yu'rabu pun boleh. Yu'rabu i'rabul musanna, yu'rabu i'rabal musanna pun boleh. I'rabah ustaz lebih suka baca i'rabah. Dia i'rabah sebagai maf'ul mutlak dekat situ. Maf'ul li ajlih pun boleh. Maf'ul mutlak. Yu'rabu i'rabal musanna. Baik. Kalau yu'rabu i'rabu, i'rabu tu jadi naib fa'il kepada yu'rabu. Baik. Jadi tanda rafu' perkataan hatani ini adalah alif. Alif. Kemudian li'annahu yu'rabu i'rabal musanna sebagai i'rab musanna. Baik. Kita tengok kat sini at-talibatani. Perkataan at-talibatani badalun. Sama macam tadilah. Atas ni pun badalun. Badalun lil fa'ili, badalun lil fa'ili. Dalam ayat hadarat hatani at-talibatani, talibatani sama macam at-talibatu dalam ayat tersebut. Hadarat at-talibatu, kedudukan masing-masing adalah sebagai badal kepada fa'il. Fa'ilnya adalah kalimah yang berada selepas fi'il. Dalam ayat ini hadhihi. Dalam ayat ini hatani. Ini fa'ilnya. Maka bawah fa'il ini letakkan nombor yang lain yang berbeza. Letak bawah hatani nombor yang lain yang berbeza daripada atas ni. Fa'il ini mungkin nombor 1. Letak bawah hadhihi ini nombor 1. Ini cara kita nak kembalikan kata kalimah yang sama kepada kalimah yang sebelum itu yang dirujuk sebagai yang ada berkaitan. Kalimah yang ada berkaitan tu kita letakkan nombor yang sama. Kalau sini letak nombor 2, bawah ni letak nombor 2. Badalun lil fa'ili, dia sebagai badal kepada fa'il. Marfu'un, dia perlu diberikan tanda rafu'. Sebab apa? Sebab dia isim tasniyah kat sini. Dia isim mu'rab. Diberikan tanda rafu' sebab apa? Sebab dia isim mu'rab. Itu dia marfu'un. Kemudian wa alamatu raf'ihi.
tanda rafa'nya al-alifu niyabatan 'anil dhammati. Kalau kita kata badalun, palang. Badalun lil fa'ili, palang. Bukan badalun saja. Badalun lil fa'ili, palang. Marfu'un, palang kat sini. Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Ataupun wa alamatu raf'ihi, palang al-alifu kat sini. Al-alifu. Okey, palang. Niyabatan 'anil dhammati li'annahu musanna. Baik, perkataan kemudian lepas tu wan nunu, palang. Iwadun 'anit tanwini, palang fil ismil mufrad. Baik. Ataupun kita kata iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Sekali kita baca. Baik. At-talibatani dia adalah badal kepada fa'il. Mana fa'il dia? Hatani. Maknanya dia badal kepada hatani, diberikan tanda rafa'. Marfu'un diberikan tanda rafa' dan tanda rafa'nya adalah alif. Sebahagian orang diterjemahkan marfu'un berada dalam keadaan rafa'. Boleh, silakan. Kalau Ustaz lebih suka menyebutkan marfu'un sebagai diberikan tanda rafa'. Sebab apa kita bagi tanda rafa'? Sebab dia duduk dalam keadaan rafa'. Dan tanda rafa'nya adalah alif. Ta ni alif ni. Sebab apa? Alif kata dia. Niyabatan 'anil dhammati, alif ni ganti kepada dhammah. Ganti kepada dhammah. Talibatani. Asalnya adalah talibatu. Kalau dalam ayat ni contoh di kat atas ni talibatu. Ni tu ni dhammah kan? Maka oleh kerana dalam ayat ni hadar hatani at-talibatani, talibatani, alif ini adalah alif tasniah dia panggil. Apa ni? Alif rafa'. Alif rafa'. Okey, tanda rafa'. Tanda rafa' dia. Dan alif ni dia ganti kepada dhammah. Ketika mana dhammah itu tanda untuk rafa' dalam keadaan isim mufrad. Sebab apa? Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Sebab apa? Li'annahu musanna. Apa alasan kita letakkan tanda rafa' alif kat sini? Sebagai ganti kepada dhammah ketika mufrad. Sebab dia isim tasniah. Bilangannya 2, iaitu isim musanna. Baik. Kemudian kita tengok dekat sini. Kita tengok kat sini. Wan nunu, nun ni. Talibatani. Nun ini iwadun 'anit tanwini, dia adalah ganti kepada tanwin. Nun ni diganti kepada tanwin fil ismil mufradi, yang ada pada isim mufrad. Ini. Mana tanwin pula Ustaz? Talibat memanglah, sebab ada alif lam tak bolehlah kita bunyikan tanwin. Buang alif lam ni. Dia akan bunyi talibatun. Tun. Ada tanwin. Ni talibatu. Dhammah saja. Bukan dhammataini. Jadi tanwin ini asalnya adalah nun mati. Nun tu. Nun. Sebab tu dia kata wan nunu, nun iwad 'anit tanwini fil ismil mufradi. Tanwin itu asalnya adalah dia ganti kepada nun. Nun yang mati. Ganti kepada nun mati. Kemudian nun itu disebut. Cuma tak ada, tak nampak. Disebut. Sebab tu talibatun. Ada nun. Nampak nun tak? Tak nampak kan? Tapi kena sebut. Disebut. Jadi untuk menunjukkan nun itu, wujudnya nun itu, maka kita buat satu tanda yang kedua bagi baris yang sama bagi perkataan itu. Contoh dia kalau dhammah, dhammatain, letakkan 2 baris hadapan. Kalau kasrah, kasratain, kasrah tu 1 baris bawah. Kasratain ini letakkan 2 baris di bawah. Fathatain, fathatu 1 baris atas. Kalau bertanwin, fathataini, letakkan 2 tanda baris di atas. Maka oleh kerana ketika mufradnya ada nun yang digambarkan dengan baris yang kedua bagi perkataan tersebut, kan, maka untuk menunjukkan penggantian kepada tanwin tersebut kita letak nun. Sebab itulah nun pada perkataan isim musanna, nun itu adalah
ganti kepada tanwin yang berada pada isim mufradnya. Pada ketika kalimah itu dalam keadaan mufrad ada tanwin, maka diletakkan nun ketika mana perkataan mufrad itu menjadi mutanna. Adapun tanda bagi keadaan kalimah tersebut sama ada rafa' ke nasab ke khafat ke kalau isim, maka kalau rafa' tandanya adalah alif. Kalau khafat tandanya adalah ya, dan kalau jar tandanya juga adalah ya. Okay? Baik. Seterusnya kita tengok. Selesai dah. Kita tengok yang ketiga. Hadarat haula'i talibatu. Hadarat haula'i at-talibatu. Telah hadir perempuan, pelajar-pelajar perempuan. Itu ataupun inilah alif lam mim tu. Baik. Hadarat, cuba tengok. Sama ke berbeza dari segi tiga yang atas tu? Yang hadarat sini, hadhihi talibatu, hadarat hatani talibatani dengan hadarat haula'i talibatu. Perkataan hadarat bagi setiap kategori tersebut sama ke berbeza? Sama kan? Tak berubah walaupun sedikit. Sebab apa sama? Sebab kaedah kita adalah fa'il sekiranya dalam bentuk isim zahir, maka fi'ilnya kekal dalam bentuk mufrad tetapi perlu sama dari sudut jantinah. Baik. Kalau muzakkar hadara hadzat talibu. Hadza at-talibu. Hadaralah, tak boleh hadarat. Sebab apa hadarat? Sebab dia muannas hadhihi at-talibatu. Baik. Hadarat haula'i at-talibatu. Hadarat haula'i at-talibatu. Hadarat haula'i at-talibatu. Kita tengok hadarat. Hadarat sama. Haula'i sama ke berbeza dengan atas tadi? Haula'i at-tullabu sama aja. Ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Sebab apa fi mahalli? Sebab dia dalam bentuk mufrad. Kalau dia dalam bentuk mu'rab, terus kita kata marfu'un fa'ilun. Ataupun kita kata fa'ilun marfu'un. Baik, kat sini haula'i sama dengan yang di atas. Pada ayat ini dia di-i'rab sebagai ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian at-talibatu. At-talibatu. At-talibat badal. Sama juga macam atas badal. Lil fa'ili badal untuk fa'il. Memang sama juga. Sebab apa? Sebab ayat dia adalah hadarat haula'i at-talibatu. Telah hadir mereka ini. Mereka ini. Jadi siapa yang hadir? Mereka-mereka ni lah. Siapa dia mereka-mereka ini? Pelajar-pelajar perempuan. Tu kita kata badal tu. Siapa dia yang mereka-mereka ni? Badal. Apa ni kata pelajar-pelajar perempuan. Pelajar-pelajar perempuan ini, mereka ni lah. Kita kata, sebab tu kita kata badal. Kul min kul. Berarti kalau kita hilangkan salah satu, sama aja yang dimaksudkan. Boleh. Kalau kita hilangkan mubdal minhu haula, hadarat at-talibatu, sama juga. Maknanya pihak yang sama. At-talibat adalah haula, haula adalah at-talibat dalam ayat ini. Jadi at-talibat adalah badal kepada fa'il marfu'un. Sebab apa marfu'un? Sebab kalimah at-talibat adalah kalimah isim mu'rab. Bila kita kata marfu'un diberikan tanda rafa', atau kita katakan marfu'un ini berada dalam keadaan rafa', boleh. Dua tu boleh terjemahan. Tapi kalau anda secara pribadi, anda lebih suka menggunakan terjemahan diberikan tanda rafa' wa alamatu raf'ihi
Dan tanda rafa'nya ad-dhammatuz zahiratu ala akhirih adalah tanda dhammah yang nyata kelihatan di akhirnya. Baik. Okey. Untuk 3 kategori yang kedua. 3 kategori yang kedua. Baik. Seterusnya akan ada tajuk yang baru, al-fa'ilu minal asma'il mausulati. Fa'il daripada isim-isim mausul. Baik, kita rehat dulu sementara waktu. Kita akan berhenti dulu semacam yang Ustaz sebutkan sebelum ni. Kalaulah andai kata kuliah kita itu pendek je. Dalam 10 minit atau 20 minit atau 15 minit pun Ustaz akan berhentikan sebab Ustaz nak asing-asingkan kuliah tersebut. Asing-asingkan kuliah tersebut. Ya. Bila asing-asingkan kuliah, maka kita boleh rujuk nanti kuliah itu berdasarkan kepada isu perbincangan. Contoh kalau Ustaz satukan perbincangan isim isyarah dengan isim mausul, maka sedangkan kita nak rujuk, kita dah faham dah, cukup faham sangat dah bab isim fa'il dalam bentuk isim isyarah. Kita nak rujuk tentang isim mausul, maka kita kenalah masuk isim mausul saja, nak cari minit ke berapa tu. Kena cari minit yang ke berapa, yang ke 50 ke, yang ke 40, yang ke 40 ke. Minit yang ke 40 tu adalah perbincangan tentang isim mausul, fa'il dalam bentuk isim mausul. Susah macam tu. Jadi Ustaz kerat-keratkan. InsyaAllah paling minimanya 10-15 minit. Lepas tu kita akan sambung untuk yang kedua. Jadi kita rehat dulu dalam setengah jam insyaAllah. Kita rehat dalam 30 minit. Kita sambung balik dalam jam 11 insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Sementara waktu boleh rujuk, hafal balik. Rujuk, hafal balik nota-nota yang Ustaz bagi tadi insyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.